yang diajukan tadi, iaitu berkenaan dengan pembohongan. Jadi tajuk kita ni, kita boleh tengok tentang bagaimana berlakunya normalisasi pembohongan di atas nama Nabi. Tajuk kita pada pagi ni lah satu benda yang serius. Maknanya kalau kita tengok bila mana masuk bulan Rabiul Awal, kebanyakan tempat lain dia akan cerita tentang benda-benda yang berkait dengan Nabi, benda-benda yang tangkap emosi orang. Benda-benda macam tu kalau cerita dalam suasana kita pagi ni, dengan hujan, dengan sejuk macam ni, dah lah hujan pasal aircon pula. Saya ingat kalau program-program kami di Jordan dulu, kalau musim macam ni dia bagi selimut. Bagi selimut sedap ke kan? Bagi selimut tebal sikit apa semua. Okay. Jadi tajuk kita kena bagi up sikit dan bagi hot sikit, bagi panas sikit. Okay. Normalisasi pembohongan di atas nama Nabi. Okay. Kalau kita tengok siri-siri mengganggu gugat kenabian dan kerasulan oleh manusia-manusia terdahulu. Kalau kita soroti dalam Al-Quran, Allah Ta'ala cerita tentang mereka-mereka yang rasa terganggu dengan datangnya Nabi. Sebelum kita nak cerita yang Nabi Muhammad ni, okay. Kalau kita tengok dalam surah Hud, surah Hud ni banyak cerita Nabi-Nabi. Antara yang awal didatangkan dalam surah Hud ni lah cerita Nabi Nuh alaihissalam. Bila mana Nabi Nuh diberikan arahan oleh Allah Ta'ala untuk kempen tauhid, cerita bahaya syirik, apa kata kaum dia? Apa react yang dilakukan oleh kaum tersebut? Dia orang terus kata pada Nabi Nuh, ma naraka illa basharam mithlana. Kami tak tengok pun kamu Nabi Nuh ni hebat tara mana, tak nampak sangat, melainkan kamu ni orang biasa di kalangan kami. Wa ma naraka taba'aka hum araziluna badiyar ra'i. Dan kami tengok orang yang ikut kamu ni pun orang-orang biasa di kalangan kami, orang-orang ulu pendalaman pun. Tak ada nampak hebat sangat. Okay. Jadi itu cerita orang-orang dulu, macam mana dia orang tak setuju dengan kenabian dan kerasulan. Tak suka dia dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Dan satu benda juga yang saya nak beritahu di sini, syaitan, iblis dan syaitan, godaan iblis syaitan ni tidak kebal pada semua orang. Nabi-nabi terpelihara daripada benda ni. Cuma selain pada Nabi, kita semua ni pun tidak terpelihara daripada godaan syaitan. Maknanya syaitan akan menunggang kita, akan membisik kita, memberi idea yang berbagai-bagai. Semua orang tak terkecuali. Walaupun title dia besar, dia ada DR ke apa saja, tuan guru ke apa saja, satu benda kita kena tahu, syaitan tidak kebal. Mungkin syaitan tak masuk banyak pada dia macam orang lain, tapi tetap boleh pergi rapat dan boleh mencetuskan idea yang berbagai-bagai. Okay. Kalau tengok trend tak suka kepada Nabi sehingga keluarnya cerita-cerita bohong yang dinisbahkan pada Nabi, ada dua keadaan. Pertama, meremehkan Nabi dengan seremeh-remehnya, meletakkan Nabi serendah-rendahnya, macam yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Dia kata Nabi ni orang biasa. Bila mana bubuh letak title orang biasa ni, menyebabkan orang akan rasa tak hebat sangat, tidak ada kebesaran apa yang nak dilihat pada diri orang ni, walaupun dia berpangkat Nabi dan Rasul. Itu yang berlaku pada zaman dulu. Okay. Pada zaman kita ni, mengangkat Nabi terlalu tinggi sehingga tak ada ruang untuk kita ikut Nabi. Sebab itulah terpaksa promote amalan-amalan lain. Sebab amalan-amalan yang dibawa oleh Nabi itu tak boleh dilakukan oleh kita atas alasan Nabi itu tamkin. Nabi itu ada kesesuaian yang berbeza dengan kita. Kebiasaan Nabi melihat malaikat, kebiasaan Nabi berurusan dengan benda-benda gaib yang tak sama macam kita orang kebanyakan ni, menyebabkan kita tak boleh mencontohi Nabi pada semua bab. Ini realiti yang berlaku. Saya ada tengok satu video satu orang penceramah,
orang tanya soalan pada dia, apa pandangan ustaz sebahagian orang mengajarkan, sebahagian ustaz mengajarkan zikir-zikir yang tak datang daripada hadis Nabi yang sahih, zikir-zikir yang bunyi pelik-pelik, kadang-kadang ringkas sangat, kadang-kadang panjang sangat, tapi tak datang pada hadis. Apa jawapan ustaz tu? Jawapan ustaz tu dia kata, sebab kita ni tak macam Nabi, kita ni tidak tamkin seperti Nabi, kita ni jiwa kita tak kuat. Nabi ni tengok malaikat banyak kali, ratus kali, kita tak pernah tengok bersekali pun. Nabi berhubung terus dengan alam di langit ni, kita tak sama pun dengan Nabi. Jadi padanlah kita ambil zikir-zikir yang diberi tu, tak payah ambil lah yang duduk ada dalam hadis tu. Satu aspek kita nak tengok, dia nak angkat Nabi tinggi, tapi dia putuskan hubungan umat dengan Nabi tu, iaitu dia kata tak perlulah ikut. Walaupun nampak macam high grade kan Nabi tu, tinggi kan Nabi tu, grade dia tinggi, okay, tapi tinggi sangat Nabi tu sehingga tak boleh ikut. Okay, ini yang berlaku pada zaman kita. Ini yang berlaku pada zaman kita. Tak ada orang yang membuat kebohongan atas nama Nabi ni. Mereka ada juga yang kata apa, yang kata Nabi teruk tu ada. Cuma yang normalisasi dalam masyarakat ni ialah orang-orang yang bibirnya sebagai seorang penceramah duk bercakap, kebanyakannya dia angkat Nabi tinggi, tapi dia ikat kita dengan emosi dan persepsi. Dua benda ni menyebabkan kita rasa sedih melangut sangat. Punya lama kita bersedih dengan cerita-cerita Nabi yang tak sahih, ataupun dia letakkan kita dalam satu persepsi jauh, kita jauh dengan Nabi, tak boleh ikut. Sedangkan kalau kita baca hadis, kita tengok bagaimana reaksi Nabi. Mungkin hadis ni kita selalu dengar terhadap beberapa orang sahabat yang pilih nak buat amalan-amalan yang lebih pada Nabi buat. Kan hadis tu kita biasa dengar, ada yang datang tak nak tidur dengan sebab nak beribadah sepanjang malam, ada yang nak puasa berterusan, ada yang tak nak kahwin. Dalam hadis tu Nabi tegur perbuatan mereka. Apa yang mereka buat? Mereka taqalluha, mereka memandang rendah apa yang Nabi buat, dan kita kena buat lebih lagi. Sebab itulah kalau kita tengok projek normalisasi kebohongan ni, biasanya dia akan serang pada ilmu hadis dulu. Sebab bila mana kita datangkan hadis, dia akan datangkan idea-idea yang kata ilmu hadis ni sebenarnya dia tak berapa valid, dia penyusunan dia pun berlaku beberapa ratus tahun selepas kewafatan Nabi. Jadi dia runtuhkan disiplin tu dulu, sehingga orang rasa hadis ni tak ada tara mana sangat, sehingga orang rasa hadis ni terlalu sukar, terlalu payah, terlalu teknikal untuk dibincang, dan akhirnya dibawalah cerita-cerita yang membawa tangkap emosi tu, cerita-cerita yang membawa tangkap persepsi orang. Kita dengar, kita tak rasa apa-apa. Normalisasi kebohongan, macam mana yang kita sebut tadi, bila mana dengar cerita tu, tahu bohong, okey, memang tahu. Pernah dengar orang kata hadis tu maudhu', palsu, tapi tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab kita punya pemahaman terhadap ilmu hadis itu dah tak berapa kemas sangat. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada orang-orang yang bercakap, orang-orang yang ada title, datang daripada badan autoriti yang orang kata apa, yang kuat lah di negara kita, yang jaga agama. Dia pula boleh sebut walaupun hadis tu palsu, maksud dia elok, kita boleh amal, tak ada apa pun. Seolah-olah macam hadis palsu tak ada apa-apa sangat. Okay, seolah-olah apa yang diberi perhatian oleh para ulama, bahaya menyebarkan benda itu, cuba diredakan seakan-akan tak ada apa. Lepas tu keluarlah kata-kata yang nampak macam bijak tapi penuh dengan syubhat. Untuk mencintai Nabi tidak memerlukan hadis yang sahih, cuma perlukan hati yang sahih. Seronok dengar perkataan macam tu. Dengar macam bijak, macam teori falsafah lama, tapi karut, bersalut dengan kekarutan. Nampak macam kemas, sebab yang cakap tu pun orang yang hebat, ada gelaran-gelaran yang besar. Tapi itu semua dakwah, itu semua propaganda yang cuba untuk menghancurkan disiplin ilmu yang besar. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, untuk bercakap tentang mencintai Nabi ni, dia bukan hanya sekadar dengar cerita tubuh badan Nabi,
dengar Nabi ni kena susah, Nabi ni macam ni. Itu salah satu daripada kaedah untuk kita mendapat feeling cinta Nabi. Tapi ada satu part yang lagi besar, iaitu memahami dengan sefaham-fahamnya apakah sebenarnya kedatangan Nabi itu. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran tentang apakah matlamat sebenar kedatangan Nabi. Tuhan sebut dalam surah Ali Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam tempat lain dalam surah Jumu'ah Tuhan sebut, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Lebih kurang saja bunyi dia, dua tempat tu. Cuma dia punya opening ayat tu saja lain. Surah Jumu'ah Tuhan sebut, dialah Tuhan yang memilih satu orang dihantarnya rasul kepada bangsa yang ummi. Kalau kita cuba faham daripada ayat tu, saya bagi kata apa, ringkas pada tuan-tuan. Tuhan sebut tugas Nabi ni, huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Bacakan, tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran, supaya mereka besarkan benda yang betul, jangan besarkan benda yang salah. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan bersihkan mereka. Kita pernah dengar perkataan tazkiyah. Tazkiyah ni apa dia? Biasa orang nampak tazkiyah ni satu angle je, satu sudut je, iaitu tasawuf, benda-benda yang berkait kesufian. Sebab tu nama lain bagi ilmu tasawuf ni ialah tazkiyatun nafs. Sebenarnya tazkiyah, kalau kita tengok dalam banyak kitab-kitab tafsir, dia sebut ada prosesnya, iaitu at-takhliyah qabla at-tahliyah. Takhliyah maksud dia apa? Kosongkan benda yang tak perlu sebelum isi benda kosong tu dengan benda yang penting dan utama. Takhliyah maksudnya mengosongkan, tahliyah maksudnya mengisi ataupun menghias tempat tu dengan benda yang paling terbaik. Sebab tu salah satu daripada aspek tazkiyah membersihkan ideologi, membersihkan kefahaman, selain pada bersih sifat-sifat mazmumah. Sebab orang nampak angle mengingati Nabi ni, kita ni kena perangai bagi elok, kita kena bercakap dengan orang, bermuamalah dengan orang baik-baik. Okay. Tapi kalau tuan-tuan tengok, yang membawa panji-panji akhlak baik ni sampai dekat part bohong atas Nabi, baca hadis palsu, hilang akhlak dia bab tu. Jadi itu tiada tazkiyah di situ. Tazkiyah tidak ada di situ. Tazkiyah wujud pada part lain, tapi dalam atas nama disiplin menjaga ketulinan agama, as-salatuddin, tidak ada. Yang ni yang cuba digelapkan, disamarkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat melihat hidup ni cukuplah kita tak bergaduh dengan orang, walaupun kita amal hadis palsu tak ada masalah pun. Cukuplah kita tak buat pasal dengan orang, kita hidup elok apa semua, walaupun kita ni tahu bahawasanya Nabi pernah sebut siapa-siapa yang menipu atas nama aku, tapi tak rasa kuat sangat benda tu, tak rasa benda tu mustahak sangat. Sedangkan Nabi sebut macam apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Mazlan ni, hadis Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kamu telah reconfirm. Falyatabawwa ni maksudnya confirm dah duduk dalam neraka, reconfirm lagi, maknanya bersedia untuk ambil satu bahagian, satu tempat dalam neraka. Maknanya ia bukan benda kecil, ia bukan benda main-main. Sebab tu saya kata kita menang orang seperti ini, dia menang pada persepsi dan emosi, dia tangkap emosi orang. Antara sebab masyarakat kita sangat lemah untuk berinteraksi dengan orang-orang yang melakukan kebohongan, baca hadis palsu ni, sebab lemah pada personaliti orang yang bercakap tu. Nak kata tak sampai hati lah, dia tu bercakap elok, orang Terengganu kata berjalan nyusung tapak, maknanya baguslah berjalan jejak semua tak mati, ni lah orang gini. Okay. Tapi hak tu lah yang duk baca hadis palsu pun. Okay. Tambah pula hak yang sebut cerita pasal hadis-hadis palsu ni muka tak apa handsome sangat. Lepas tu cengeng lain macam.
Yang baca hadis palsu ni handsome, elok, cakap elok je apa-apa semua, viewer pun ramai. Itu antara sebabnya. Sebab tu kata perang sekarang ialah perang persepsi. Siapa yang dapat tangkap persepsi orang, maka dialah yang akan menguasai kebenaran. Walaupun dia bukan pemilik kebenaran, tapi dia berjaya ubah kebatilan tukar jadi kebenaran. Jadi itu benda yang masyarakat perlu sedar sekarang ni. Macam mana cara dia? Cara dia tak lain tak bukan, kita kena struggle. Kita kena struggle. Di Perlis, alhamdulillah, kita boleh katakan hampir tidak ada, walaupun mungkin terlepas jugalah datang yang duk cerita benda-benda yang tak betul ni, tapi penguasaan daripada pihak berautoriti menyebabkan benda ni tak berapa berleluasa sangat. Maknanya yang datang berkuliah ialah orang-orang yang tahu disiplin untuk bercakap hadis Nabi, cerita tentang kenabian, kerasulan dengan laras yang betul. Alhamdulillah, maknanya benda tu ada di negeri kita. Kita tak rasa jauh untuk mendapatkannya, tak payah. Kita tak rasa pening, tak rasa keliru yang banyak sangat. Keliru tu mungkin ada, cuma nak katanya antara benda yang kita kena sedar, struggle, iaitu kena ada rasa susah sikit untuk faham agama ni. Memang untuk faham satu benda yang betul ni, dia ada perjuangan dia. Sebab tu kalau kita baca sirah para sahabat, saya bagi contoh ringkas sebelum tutup pusingan pertama ni. Tuan-tuan baca cerita Salman Al-Farisi melalui hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas dalam Musnad Ahmad. Cerita perjalanan dia nak cari kebenaran daripada Parsi turun ke Iran, naik turun Syam, banyak tempat nak boleh jumpa Nabi yang betul. Tapi kalau kita tengok Salman Al-Farisi, dia tak pernah menyesali pergerakan awal dia keluar daripada kampung dia. Dia tak pernah kata menyesal aku tinggal, padahal dulu aku anak orang kaya. Dalam riwayat tu dia sebut, Salman Al-Farisi kata dia berasal daripada Jai, satu kawasan di Asfahan, dan dia anak kepada Dahqan ataupun Dehqan, satu orang tokoh besar. Maknanya datuk seri pun semua kaya, rumahnya seberlengkap. Tapi atas nama mencari kebenaran, dia struggle daripada anak orang kaya jadi hamba pada Yahudi, dan akhirnya jadi sahabat Nabi atas perjuangan mencari kebenaran. Jadi itulah sebagai pusingan pertama, untuk kita sedar dan kita lihat realiti yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Kebohongan yang dinormalisasikan dengan sebab berjaya tangkap persepsi dan emosi masyarakat. Wallahu a'lam.